Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa haluka? Khabar? Alhamdulillah. في زكام شوية. Ana alhamdulillah ala kulli hal. Alhamdulillah. Okey. Macam sesama juga tu. Ya, hari sesama sedunia agaknya. Ramai sesama. Itulah. Okey, dekat Facebook kita dah live. Alhamdulillah. Jadi kita boleh terus mulalah insya-Allah. Sahabat-sahabat yang di Facebook dan juga Instagram boleh respon kalau suara tu okey ke tidak, macam mana kualiti suara. Sekejap ya, kenapa dia tak keluar suara ni? Dekat Facebook tak keluar suara. Sekejap. Okay. Oh, mungkin kerana Safari ini tidak bergerak. Patutlah. Dia jam sekejap tadi. Patutlah suara tak keluar. Alright, okey dah. Terus keluar. Okey. Alhamdulillah. Kita baca niat menuntut ilmu dulu macam biasa, insya-Allah. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa ta'lim wa tadhakkura wa tadhakkura wa tadhkir wa tadhkir wa naf'a wa naf'a wal intifa' wal intifa' wal ifadata wal ifadata wal istifadah wal istifadah wal hassa wal hatta ala tamassuki wal tamassuki bi kitabillah bi kitabillah wa sunnati rasulih wa sunnati rasulih wa du'a ila al-huda wa du'a ila al-huda wa dalalata wa dalalata ala al-khair ala khair ibtigha'a wajhillah ibtigha'a wajhillah wa mardatih wa mardati wa qurbihi wa qurbihi wa thawabih. wa thawabihi. Aku niat belajar dan mengajar, mengingat dan memperingatkan, memberi manfaat dan mencari manfaat, memberi faedah dan mendapatkan faedah, menganjurkan untuk berpegang teguh dengan kitab Allah dan sunnah Rasulnya, mengajak kepada hidayah, menunjukkan kepada kebaikan dan ikhlas, dan mengharapkan redha Allah, kedekatannya serta pahala darinya. Okey, Alhamdulillah. Syukur pada Allah SWT. Okey. Hari ni bukan elan biskut tapi bunga ya. Okey, Alhamdulillah. Diskop kat mana dah? Alhamdulillah. Okey. So, dah lama kita tak bersiaran sebenarnya. Last kali kita live minggu lepas kan, kalau dari 24/7 ni. Kita bersiaran pada hari Rabu lepas lah. Ada yang kata Ustaz dah lama lah tak ada. Sebenarnya tak ada dah lama. Maksudnya lama. Lama lah tu insyaAllah. Kalau rasa lama tu baguslah. Adanya tertunggu-tunggu kan. Kalau rasa macam baru semalam je. Jadi macam tu macam bahaya lah tu. Okey. Dan kita dah masuk minggu yang terakhir daripada tahun ni. Kan? Malam ni maknanya dah masuklah seminggu yang terakhir daripada tahun ni. Sebab minggu depan hari Khamis kita dah masuk tahun baru. Maknanya hari Rabu malam Khamis tahun depan awal Muharram lah. 20 Ogos. Ya, 20 Ogos. So kita dah hujung tahun ni, kita niatkan dulu kan sebelum kita pergi kepada perbincangan kita kejap lagi ni. Kita punya niat
pada malam ni salah satunya adalah kita nak habiskan tahun baru tahun 1441 ni dengan penyudah yang baik. Mudah-mudahan kita dapat kesudahan yang baik dalam umur kita nanti, husnul khatimah. Itu yang kita nak sangat-sangat. Jadi kita niat kalau macam tu kan, kita niatkan ini aku tengah buat benda baik ni hujung tahun. Mudah-mudahan hujung usia pun aku dalam keadaan yang melakukan kebaikan. Clear ke tak clear? Kalau ikut dalam Facebook, sahabat-sahabat jawab clear kata. Alhamdulillah, audio dan video clear. Alhamdulillah jelas. Okey, boleh komen. Kak Ija tak dengar clear Ustaz. Oh iya ke? Apa problemnya? Hello. Tak dengar ke? Assalamualaikum. Clear? Ustaz tak clear. Ustaz tak clear pula. Ustaz tak clear tadi. Clear. Ada kata dia check tak? Ini jaga. Clear ke? Kabel pun okey je. Okey je. Kenapa? Okey. Okey. Ustaz boleh check juga. Tak, saya tengah adjust juga. Kalau gambar Ustaz blur tapi voice clear. Oh, gambar pula blur. Alah, gambar saya blur. Tak puas hati ni. Ustaz tak clear. Okey. Suara clear, gambar tak clear. Boleh? Alright. Tak apa. Yang penting suara clear. InsyaAllah. Okay. So, kita pergi terus pada perbincangan kita pada hari ini. Kita sambung yang minggu lepas. Kita sebutkan tentang ilmu kan. Benda-benda yang patut kita buat pada waktu pagi. Imam Ghazali letakkan ada 4 perkara. So, kita dah sebutkan satu daripadanya, iaitu menuntut ilmu yang bermanfaat. Kita baca panjang lebar itu 2 kali. Kita punya program kita sebutkan tentang ilmu, menuntut ilmu yang bermanfaat pada waktu pagi. Memang begitulah kan? Kita perlu menuntut ilmu yang bermanfaat. Itu nombor 1. Kemudiannya baru kita akan pergi pula kepada poin yang kedua. Maknanya Imam Ghazali sebut bukanlah semua orang belajar kan. Takkan pagi-pagi semua pergi belajar pula. Jadi waktu pagi ni ada juga orang yang buat benda lain. So nombor 2, apa dia Ijaz baca? Nombor kedua kan? Kedua. Okay. Kedua, bahawa engkau tidak berkuasa menghasilkan ilmu yang bermanfaat, tetapi engkau kuasa berbuat ibadah seperti berzikir, baca Quran, bertasbih dan sembahyang. Maka ini adalah darjat orang yang ambil dan cari hidup orang yang soleh. Dengan cara ini juga engkau dapat tergolong di dalam kumpulan orang yang beruntung. Okay. So kalau nombor 2 tu, maknanya kalau kita tak boleh nak belajar, maka ada satu lagi cara untuk kita beruntung juga. Beruntung juga, maknanya tak belajar tapi beruntung. Iaitu dengan cara kita kita beribadat. Ibadatlah, berzikir, berwirid dan sebagainya. Apa-apalah yang kita boleh buat pada waktu pagi dari segi zikir-zikir pada Allah Subhanahu Wa Taala, kita berwirid, kita baca Quran, kita berselawat pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita solat sunat dan sebagainya. Apa-apalah daripada pagi sampai tengah hari tu, orang yang jenis berzikir, berwirid dan sebagainya. Orang ini dipanggil sebagai orang yang abid. Kan? Abid ni maksudnya orang yang beribadat lah. Orang yang beribadat. Itu maksud abid. Abid maksudnya orang yang beribadat. So nombor 1 boleh menjadikan orang tu alim. Tapi nombor 2 ni menjadikan orang itu abid. Orang yang rajin beribadat. Itu penting lah. So dia ni pun golongan yang berjaya jugalah. Nombor 1 menuntut ilmu. Nombor 2 golongan yang beribadat. So golongan yang ketiga pula je. Ketiga, bahawa engkau berbuat apa-apa pekerjaan yang dapat beri kebaikan kepada orang-orang Islam dan dapat menggembirakan hati orang-orang yang beriman, atau engkau menolong orang yang soleh di dalam pekerjaan mereka seperti berkhidmat kepada para ulama
dan ahli sufi dan ahli-ahli agama dan berulang-alik di dalam menunaikan hajat-hajat mereka atau berusaha untuk memberi makanan kepada fakir dan miskin atau menziarahi orang sakit atau menghantar jenazah, maka semuanya ini adalah lebih afdal daripada semata-mata ibadah sunat sahaja, kerana amalan seperti ini selain sebagai suatu ibadat, ia juga merupakan pertolongan kepada orang lain. So yang ketiga ni buat kebaikan, bagi kebaikan, kebajikan kepada orang Islam lain. Dan menggembirakan orang beriman yang lain. Kita buat apa-apa yang jadikan orang happy, kita tolong orang. Sebab kadang-kadang jangan kita punya pengalaman tolong orang ni kadang tak seberapa pun. Kita pun tahu kan yang kita bantu tu, katalah kita bagi makanan contoh kan. Kan kita bagi makanan pun tahan berapa lama pun, 2 minggu habislah. Beras, minyak dan sebagainya kan. Maksudnya tak adalah terlalu banyak pun yang kita mampu untuk tolong mereka. Tetapi ada satu benda yang kita buat, iaitu kita menggembirakan. Kita masukkan kegembiraan dalam hati mereka. Sebab kalau kita pergi mana-mana misi dan sebagainya, kita nampak wajah-wajah yang sangat ceria menyambut kita. Dia jadi seronok bila kita datang. Walaupun kita bawa bukannya bekalan makanan setahun ke 2 tahun ke, tak apa juga kan. Ini kita tahu kita benda tu sekejap je. Tapi keseronokan, kegembiraan, kebahagiaan dalam hati mereka tu, itu adalah sesuatu ibadat yang sangat-sangat afdal sebenarnya pada waktu pagi. So Imam Ghazali sebut, kita bawakan kebaikan kepada orang Islam lain, kita gembirakan, masukkan kegembiraan dalam hati orang yang beriman, ataupun memudahkan amal soleh kepada orang yang soleh, seperti kita berkhidmat untuk para ulama dan sebagainya. Itu sebablah ada setengah-setengah orang kan, dia memang dia punya sikap dia suka buat khidmat, dia panggil istilahnya khidmat. So khidmat ni maknanya dia memberikan apa-apa sumbangan, apa-apa bantuan yang dia boleh untuk para ulama contohnya. Sebab para ulama mungkin disibukkan diri dia untuk ummah, untuk baca kitab, untuk mengajar dan sebagainya. Kan, macam kalau pondok-pondok, kalau kita perhatikan kan, mana sempat diorang nak keluar pergi bekerja. Kalau diorang keluar pergi bekerja, kita tak dapat ilmu. Maknanya orang pondok pun tak adalah Tok Guru pergi keluar pergi kerja. Tok Guru kena mengajar. So bila Tok Guru mengajar, maka ada orang yang tolong dekat rumah dia. Contohnya datang masakkan ataupun hantar makanan kat rumah dia, hantar beras, minyak apa semua kat rumah dia. Kemudiannya maknanya Tok Guru kalau dulu-dulu kan, Tok Guru tak pergi pasar. Tok Guru memang tak ada pergi pasar. Diorang tak perlu pergi pasar sebab ramai yang khidmat untuk diorang. Diorang punya kehidupan sederhana je. Bukannya di rumah banglo besar ke apa ke, tak perlu pun. Tapi cukup. Yang mencukupkan tu adalah orang-orang yang nak cari pahala. Jadi diorang bagi beras lah, bagi minyak lah, hantar ikan lah, daging lah, apalah semua kat rumah Tok Guru. Ataupun masakkan, kadang-kadang siap tolong basuh baju, tolong gosok baju, semua ada. Jenis-jenis macam tu. So berkhidmat ni sendiri pun satu perkara yang sangat-sangat baik. Dan kalau kita tengok orang yang berkhidmat kepada para ulama ni, biasanya bila ulama tu meninggal dunia, dia jadi hebat. Dia tu sendiri nampak kehebatan dia. Sebab dia tu memang dah belajar macam-macam dah daripada para ulama ni. Ada yang jadi orang kanan, orang kiri para ulama ni. Dia orang ni memang untung dari sudut yang itulah. Kemudiannya Imam Ghazali sebut juga tentang memberi makan kepada fakir miskin, ziarah orang sakit. Yang ni kena buat waktu pagi-pagi ke Ustaz? Yang bagi makan ni kena waktu pagi ke maksudnya? Sekarang ni kita punya perbincangannya amalan yang patut dibuat pada waktu pagi. Sebab kita punya tajuk kita diary 24/7 kan, dari pagi sampai malam. So Imam Ghazali sebutkan, okey, waktu pagi apa yang kau patut buat? Nanti kejap lagi, nanti waktu tengah hari, waktu petang, ada jugalah apa benda yang kita patut buat. Waktu malam apa yang patut kita buat. So sekarang ni perbincangannya waktu pagi, inilah antara benda yang patut kita buat. So nombor 1, menuntut ilmu. Nombor 2 tadi, baca Quran, berzikir, selawat dan sebagainya. Nombor 3 adalah membantu orang. Membantu orang yang susah dan sebagainya. Dan berkhidmat untuk para ulama. So, dan di nombor 3 ni Ghazali kata lebih afdal daripada nombor 2. Yang nombor 2 tu kadang-kadang kita nampak macam hebat. Macam orang yang berzikir. Untuk diri sendiri je. Tapi untuk diri sendiri je kan. Dia manfaat untuk diri dia je. Tapi memang bagus lah. Bukan kita kata tak bagus. Masya Allah. Orang yang boleh semayang, boleh zikir, boleh wirid daripada pagi sampai ke petang, dia boleh zikir je, boleh duduk atas tiada je, Masya Allah. Kita tak tahan nak duduk lama-lama macam tu. Tapi nombor 3 ni Ghazali kata lebih afdal daripada nombor 2. Sebab maknanya nombor 2 tingkatan 1, 2, 3, 4 tu bukan susunan afdal dia lah. Bukan susunan afdal. Yang susunan afdal nombor 1 lah. Tapi lepas tu nombor 3, kemudiannya baru nombor 2. Lepas tu baru nombor 4. Okay. So
susunan dia begitu. 1, 3, 2, 4. Kenapa Imam Ghazali sebut nombor 3 kemudian daripada nombor 2? Dia ada sebab juga. Sebab nombor 2 ni dengan nombor 1, Imam Ghazali letakkan yang ada kaitan dengan diri, dengan self improvement lah, apa benda yang kita patut buat. Nombor 3 baru keluar pergi kepada masyarakat dan sebagainya. Dan nombor 3 tu bila dibawakan selepas daripada nombor 2, maka akan nampak lebih jelas lagi betapa sebenarnya nombor 3 ni sangat-sangat penting dan sangat-sangat sebab nombor 2 tu kita dah baca, kita mungkin akan impress dengan orang yang nombor 2 ni beribadat. Sekali Imam Ghazali sebut pasal tolong orang, ziarah orang susah, orang sakit, tolong dia apa yang diperlukan. Kadang-kadang kan orang yang sakit kan, dia tak dapat pergi kerja, dia susah, tapi kadang kita tak perasan benda tu. So apa yang kita boleh bantu? Contohnya lah, dia ada anak kecil dia mungkin perlu dijaga. Mungkin rumah dia perlu ditengok-tengokkan kan, sebab dia sakit ataupun ahli keluarga dia sakit dan sebagainya. So benda-benda macam ni kita perlu hulurkan bantuan. So nombor 3 ni lebih afdal daripada nombor 1, nombor 2. Nombor 3 lebih afdal daripada nombor 2 sebab ibadat ini dia ada kaitan dengan orang Islam yang lain. Ada satu kata-kata Syekh Abdul Qadir Jalani. Syekh Abdul Qadir Jalani kan ulama besar, sufi yang besar. Jadi dia kata apa? Dia kata aku ni bukanlah sampai makam ataupun kedudukan aku yang tinggi di sisi Allah Ta'ala ni bukan dengan sebab aku banyak semayang ke, dengan sebab aku banyak puasa ke dan sebagainya. Tetapi aku sampai itu dengan cara pemurah, tawaduk dan berlapang dada. Itu 3 sifat yang ada. Maknanya pemurah tu kat situ tu termasuk tolong orang Islam yang lain lah. Bantu orang Islam sana sini. Dalam masa yang sama tawaduk. Bukannya sombong dan sebagainya. Kebenarnya salamatus sadri ataupun berlapang dada dengan orang Islam yang lain. So itu antaranya lah. Okay, itu nombor 3. Kalau bagi makan ya. dekat masjid, contohnya bagi makan kat masjid tapi bukan fakir miskin lah. Macam orang-orang pergi masjid. Selepas solat subuh, kita bagi makan. Termasuklah kita menggembirakan orang juga. Walaupun dia orang mampu kan sebenarnya, tapi kita menggembirakan. Orang masjid bila keluar daripada sembahyang subuh ataupun kuliah subuh, tengok ada makanan, nasi lemak bungkus contohnya kan. Boleh bawa balik. So dia akan gembira kan, dia happy. Kata, ada nasi lemak. Walaupun sebenarnya dia boleh je pergi beli roti canai dekat kedai. Dia mampu je. Tapi kita menggembirakan orang yang beriman. Itu juga antara ibadat yang afdal sebenarnya pada waktu pagi tu. Apa yang kita buat. Dan kalau kita tak mampu nak pergi pun, dan satu lagi cara adalah dengan online lah. Kita boleh membantu dengan online kan. Sama ada kita infak dekat tabung-tabung kemanusiaan yang ada, ataupun ada kawan kita nak pergi tolong orang, kita support dia, kita bagi duit dan sebagainya. Ataupun tempahan kan, sekarang ni tempahan kan, macam Ijaz sebut tadi nasi lemak. Contohnya tu kan, kita boleh tempah dan kita tak payah pergi ke masjid pun, nasi lemak tu boleh sampai ke masjid tu. Betul. Kita order je, kita kata okey, saya nak 50 nasi lemak hantar ke masjid. Jadi terus je orang tu. Tapi dalam saya sama kita bantu dulu kita kena betul, kita bantu peniaga juga. Kita bagilah dulu dapat. Masya-Allah. Tapi niat tu kena ada lah. Niat nak membantu kan. Dan peniaga dengan nak bagi makan. Macam tu. Cuma kena bagi tahulah kepada pihak masjid. Jangan kerana terlebih-lebih pula. Kan, ada setengah-setengah orang niat dia baik, tapi terlebih-lebih pula jadi membazir pula kat masjid kan. Jadi terpaksa buang ataupun rosak dan sebagainya. Jadi bagi tahu pada pihak masjid. Jadi pihak masjid tahulah dia punya bajet berapa kan. Kata kami biasa subuh tak ramai. Kami subuh tak sampai 30 orang. Contohnya kita sediakanlah 30 bungkus je. Jangan sediakan sampai 100 bungkus pula. Contohlah kan. Atau kalau ada bajet lebih, beli kat peniaga, rana tu bagi a few masjid kan? Bagi masjid lain. Masya Allah. So kita dah tahu kata masjid ni 30 je. Masjid tu 50. Masjid ni 20 contohnya. So kita bagi pada 3 masjid. Kita ada bajet tu, janganlah kita sekat pula bajet kita tu kan. Betul? Okay. So ini Islam agama yang bermasyarakat sebenarnya kan. Dia membantu, tolong menolong. Sebenarnya perkara tu lebih afdal daripada ibadat sunat
yang kita buat seorang-seorang. Kesendirian. Betul. Kan, sendiri je. Walaupun itu pun penting. Jangan pula bila kita dah tolong orang, lepas tu kita tak nak baca Quran, tak nak semayang, tak nak puasa pula kan. Aku dah tolong kan. Jangan kita fikir macam tu pula. Jadi Betul. benda tu semua penting sebenarnya. Alright. Betul. Nombor 4. Jikalau engkau Nombor 4. tidak dapat membuat salah satu daripada ketiga perkara tersebut tadi, maka berusahalah untuk menunaikan hajatmu sendiri dan mencari nafkah bagi dirimu dan keluargamu. Sedangkan orang banyak selamat dari gangguanmu dan mereka juga selamat dari bahaya lidah dan tanganmu. Dan agama pun pula selamat, iaitu apabila engkau tidak terlibat daripada apa-apa kemaksiatan, maka dengan itu engkau akan dapat mencapai darjah ashabul yamin. Jadi Ashabul yamin. Ashabul yamin. Sod dah. Ashabul yamin, sekiranya engkau tidak dapat mencapai darjat As-sabiqin. As-sabiqin. So tu nombor 4. Nombor 4, Imam Ghazali kata orang yang bekerja. Sebab dia tak boleh nak menuntut ilmu je. Kalau seorang menuntut ilmu, siapa nak pergi kerja? Betul. Berzikir, berwirid aja. Ataupun pergi tolong orang sana sini. Tapi tak keluar pergi kerja, siapa yang akhirnya akan tolong? So, golongan keempat ni pun penting. Iaitu kalau macam kita tak mampu untuk pergi belajar sebab kita perlu sara hidup kita dan keluarga kita. Kita tak mampu nak beribadat semata-mata. Kita tak mampu nak tolong orang sana sini sebab kita memang perlu bekerja dan sebagainya. Jadi pergi bekerja lah. Dengan tadi kata, jangan pula maknanya Islam ni bukan maknanya Islam tak payah bekerja pula. Kena duduk masjid aja kan. Tak juga. Pergi bekerja. So nombor 4 ni saya kata, bekerja. Cari rezeki yang halal untuk engkau untuk diri engkau, cari nafkah untuk diri engkau, untuk keluarga engkau, dan orang pun selamat daripada engkau, engkau pun selamat daripada orang. Maknanya engkau pun tak kata kat orang pun tak kata engkau, kau tak sakitkan orang tak sakitkan engkau. Dah selamat kan? Jaga diri engkau dan keluarga engkau. Cukup. Tapi jangan pula pergi kerja mengumpat orang sana sini, menjatuhkan orang sana sini dan sebagainya, tak edit juga. Kan? Jadi maknanya pergi kerja selamatkan diri kita, selamatkan agama kita. Dengan cara kita tak sakitkan orang tak sakitkan kita. Selesai. Kan? Itu caranya. Dan Imam Ghazali kata kalau selamat daripada engkau pun tak buat maksiat, maka dalam keadaan itu engkau termasuk dalam ashabul yamin. Okay, dia ada 3 golongan dalam surah Al-Waqi'ah. Surah Al-Waqi'ah, kalau kita baca petang-petang, kita akan jumpa Allah Ta'ala sebutkan ada 3 golongan manusia. Satu dipanggil as-sabiqun. As-sabiqun. Ataupun as-sabiqun dalam Quran sebut. Ataupun as-sabiqun al-awwalun. Kan? Okay. As-sabiqun tu orang yang terdahulu, orang yang segera, orang yang hebat lah, orang yang golongan yang paling atas sekali. Ini golongan yang macam para sahabat Nabi SAW, para tabi'in dan sebagainya. Yang mana memang diorang ni memang sangat-sangat hebat. Kita tak boleh compare diri kita dengan mereka. Tapi di sana ada satu golongan yang kedua dipanggil ashabul yamin, golongan kanan. Ashab, golongan al-yamin, kanan. Ya, so golongan kanan. Kemudiannya di sana yang nombor 3 adalah ashabus shimal, golongan kiri. So golongan yang kanan ni siapa dia? Golongan kanan dapat syurga juga. Dan mudah-mudahan kita termasuk di kalangan nombor 1 atau nombor 2. Jadi golongan yang kedua ni memang dia tak adalah sampai ke tahap yang nombor 1 tu yang dipanggil sebagai as-sabiqun ataupun as-sabiqin tu. Tetapi dapat segala macam nikmat syurga. Jangan masuk dalam golongan yang ketiga, na'udzubillah, golongan yang masuk ke dalam neraka. Yang itu yang kita takut sekali. So, Imam Ghazali kata, kalau tak dapat pun as-sabiqin, biarlah dapat ashabul yamin. Nombor 2 tu pun dah memang hebat sangat dah. Nombor 2 tu iaitu ashabul yamin. Okey. Selesai. Kita punya battery 10% pula. Tak bawa. Okey, kita pun tak lama dah insya-Allah sebab Ija pun ada emergency family kan. Jadi mudah-mudahan Allah selamatkan semua insya-Allah. Okay. InsyaAllah. Nanti last kali nak minta Ustaz doakan orang yang sakit sihat lah. Maknanya ada few orang-orang yang di sekeliling tengah diuji dengan kesihatan. Termasuklah kita pun diuji dengan semua ni. Okey. Okey, seterusnya. Okey. Perenggan last kali kita baca insya-Allah. Ya. Last sikit.
Maka 4 perkara inilah segala darjat di dalam agamamu. Selain daripada 4 darjat ini, hanyalah tempat permainan syaitan, iaitu bahawa engkau mengerjakan sesuatu yang meruntuhkan agamamu. Wa iyazubillah. Atau menyakiti hamba daripada hamba-hamba Allah Ta'ala. Maka ini adalah perbuatan golongan yang binasa dan adalah engkau menghindarkan diri daripada mereka. Dan ketahuilah bahawasanya seorang hamba itu dipandang dari sudut agama tempat. Okey, jadi inilah dia yang dikatakan perkara-perkara yang kita boleh buat pada waktu pagi yang sepatutnya kita buat waktu siang ni. Cuma yang nombor 4 tu memang Imam Ghazali kata dia paling bawah sekali sebab dia tak sempat nak berzikir, nak baca Quran dan sebagainya. Dia menuntut ilmu pun tidak, tolong orang sana sini pun tidak, kan? Dia jaga urusan diri dia saja. So dia duduk nombor 4. Memang dia paling bawah. Tapi paling bawah pun yang penting dia selamat. Imam Ghazali kata jangan sampai kau duduk dekat tempat yang selepas daripada yang nombor 4 ni. Maknanya kau menuntut ilmu pun tidak, kau berzikir pun tidak, kau pergi tolong orang pun tidak, kerja pun tidak. Dan sekali apa yang kau buat, mungkin kau akan buat maksiat. Mungkin maksiat dengan mata, mungkin maksiat dengan mulut, kan? Mungkin mengumpat orang sana sini sebab tak ada kerja pagi-pagi, kan? Jadi mengumpat orang. Dia banyak sangat masa yang terbiar tu, kan? Bila masa terbiar tu yang banyak kita buat maksiat. Sebab Imam Imam Al-Haddad sebut, kata kalau nafsu kau ni, kalau kau tak sibukkan dia dengan kebaikan, dia akan sibukkan kau dengan kemaksiatan. So kita sibukkan diri kita dengan benda baik, insyaAllah. Cumanya mungkin ada yang kata, habis Ustaz, kalau pagi tu ya waktu saya tidur macam mana? Sebab malam saya bekerja. Mungkin. Ataupun dia nak main game pagi. Contoh. Dia nak relax, kan? Dia kata tak apa, saya pergi kuliah tengah hari, petang, malam dan sebagainya. Jadi pagi tu waktu saya relax. Boleh ke tidak? Jawapannya, kita tengok apa yang Nabi SAW sebut. Nabi sebut sa'ah. Ini cerita patu Sayyidina Hanzalah punya cerita yang bagaimana apabila dia rasa dia macam dah jadi munafik sebab waktu duduk dengan Nabi SAW ingat akhirat, ingat syurga, ingat neraka. Tapi bila balik ke rumah bergurau dengan isteri dan anak-anak. Jadi macam dia kata macam, aku ni betul ke? Aku ni nak akhirat ke tidak sebenarnya? Dia rasa macam aku ni macam teruk lah. Dia rasa teruk sangat dia. Jumpa Nabi SAW, Nabi sebut sa'ah. Ada waktu untuk kau betul-betul fokus pada akhirat. Ada waktu untuk kau relax. Ada waktu kau boleh bersantai, boleh relax, boleh main dan sebagainya. Salah kita adalah bila kita tak susun jadual kita. Akhirnya bila kita tak susun, kita relax terlebih pula. Ataupun bila kita main terlajak. Kan? Jadi masa tu terlampau banyak sangat pula untuk main. Untuk tengok TV, untuk apa-apalah kan, untuk lepak kat kedai contohnya. Jadi macam sebab masa kita tu kita tak letakkan betul-betul jadual yang tepat. Kan? Kita asyik fikir macam tak apa, ikut je. Jadi akhir sekali kita terlepas yang waktu untuk ibadat, kita terlepas peluang untuk baca, menuntut ilmu, kita terlepas peluang untuk tolong orang dan sebagainya, kan. Yang itu yang kita risaukan sebenarnya. So Imam Ghazali sebutkan 4 perkara ni. Maksudnya, ni 4 perkara ni lah yang paling menyelamatkan kita. Memang 4 perkara ni kalau kita buat, memang kita akan selamat. Kan? Paling kurang dapat ashabul yamin. Kalau tak dapat pun sebagai as-sabiqun. Tapi tentulah, yang lain tu bukan maknanya kita langsung tak boleh buat. Selagi mana bukan dosa. Cuma kena jaga-jaga sangat-sangat. Risau kita, takut kita terlajak. Ya. Okay. So, nanti minggu depan insyaAllah kita akan sambung berkaitan dengan kategori-kategori pula. Imam Ghazali ada bagikan 2 jenis kategori. Satu, kategori manusia di sisi agama. Ada 3 jenis manusia. Ada 3 kumpulan. Kemudian ada satu lagi kategori manusia dengan manusia. Kita sama kita ni, manusia dengan manusia ni, dia ada jenis-jenis dia. Kita ni nak duduk nombor berapa? Nanti kita tengok. Kita dengan agama macam mana, kita dengan manusia macam mana. So, dua-dua tu ada kategori-kategori yang mudah untuk kita faham, insyaAllah. Supaya kita pun jelas, kata, okey, aku nak jadi macam ni, aku tak nak jadi macam ni. Dan aku pun kena risau kalau ada kawan-kawan, sahabat-sahabat aku jadi macam ni, sebagainya. Jadi, benda tu kita akan sambung pada minggu depan, insyaAllah.
InsyaAllah. Jadi kita mintakan Ustaz doa untuk diri kita dan semua orang yang mungkin ada menghadapi ujian dan kesihatan kan. Allah berikan kesembuhan dan juga dijauhkan daripada malapetaka lah. Ya, Uh, lepas tu apa nama minggu depan kita hari Selasa insyaAllah. kita buat pada Selasa insyaAllah. Ada satu faktor yang besar kenapa saya setuju dengan sebenarnya Kak Jah yang cadangkan tu buat pada Selasa. Tapi saya setuju sebab hari Rabu tu adalah malam tahun baru. Hari Rabu tu adalah malam tahun baru. So hari Selasa tu patut kita dah buat kelas untuk kita bincang apa benda kita nak buat the next day. Kan doa Masa awal korban hari tahun, tu. doa awal tahun, doa akhir tahun dia macam korban hari tu. Jadi kalau kita buat pada hari Rabu tu dah terlepas lah. Kan bila dah terlepas lah sebab hari Rabu malam Khamis adalah malam tahun baru. Sebab hari Khamis tu tahun baru. Jadi kita buat pada hari Selasa insya-Allah supaya kita boleh bincang apa yang patut kita buat pada tahun baru dan juga hari-hari yang pertama dalam bulan Muharram. Ya, yang tu kita akan bincang pada hari Rabu, hari Selasa insya-Allah. Hari Selasa minggu depan. Maghrib malamnya lah kita akan buat amalan-amalan tu insya-Allah. Tak, daripada Rabu petang. Rabu petang. Doa tahun akhir baru. tahun. Doa akhir tahun. Doa akhir tahun dibaca pada waktu petang Rabu tu. InsyaAllah. So nanti kita akan bincang-bincangkan insyaAllah dan mungkin Kak Jah pun boleh letakkan nantinya doa awal tahun, doa akhir tahun, boleh share kat Telegram contohnya kan. Mudah-mudahan. Okey, jadi cukup setakat tu insyaAllah kita sudahkan dengan sedikit doa. Doa yang biasa kita baca untuk majlis ilmu dan juga doa berkenaan dengan kesihatan kita semualah insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Allahumma shfi mardana, Allahumma ya shafi ya shafi ya shafi ya kafi ya wafi. اللهم اشفينا واشف مرضى المسلمين اللهم اشفينا واشف مرضى المسلمين اللهم اشفينا واشف مرضى المسلمين شفاء لا يغادر بعده سقما ولا ألما اللهم ربنا انفعنا بما علمتنا ربي علمنا الذي ينفعنا ربي فقنا وفق أهلنا وقرابات لنا في ديننا ولكل أنثى وذكر ربي وفقهم لما ترتضي قولا وفعلا كرما وارزق الكل حلالا دائما وأخلا أتقياء علماء نظى بالخير نكفى كل شر ربنا اصلح لنا كل شؤون وأكر برضا منك العيون واقض عنا ربنا كل الديون قبل أن يأتنا رسول المنون واغفر واستر أنت أكرم من ستر وصلاة الله تغشى المصطفى من الحق العانا والوفاء بكتاب فيه للناس شفاء وعلى الآل الكرام الشرفاء وعلى الصحب وصابيه الغرار اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك اللهم بحق صلوات الشفاء الذي سنقرأها اشف مرضانا ومرضى المسلمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد طب القلوب أدوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Amin. Jazakumullah khair. Jaga kesihatan semua, minum air banyak. Ada sahabat yang asyik cadangkan supaya minum honey lemon hangat dia kata. Sedap. Itulah, saya dah minum dah tadi sebenarnya. Okey. Dan minum vitamin C juga insyaAllah. Okey, jazakumullah khair kepada Ustaz dan juga kepada semua. Terima kasih ramai yang cakap rindu untuk bersama kelas Kitab Bidayatul Hidayah. Alhamdulillah, mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa untuk study. Jumpa minggu depan hari Selasa. InsyaAllah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.